Waalaikumsalam daripada Tika Batu. Salam Adil Adha. Morti Rahman, pengerusi Persatuan Kebajikan Bersatu Kelang. Terbaik bang. Terbaik bang. Apa nama ni? Mungkin abang boleh tinggalkan nombor abang. Sebab saya dulu tinggal di Kelang. Jadi kita ada isu-isu yang tertentu yang mungkin abang boleh mainkan. Ya, baba saya Fikir Mirano. Baba Amir, lama tak jumpa Baba Amir. Sihat ke Baba Amir kita? Muhammad Hafizuddin, waalaikumsalam. Mak Duan. Baba Amir yang dikasihi dan dirindui. Ahmad Khamal, waalaikumsalam. Zani Pilumut. Zani siapa dia? Karak highway jam betul. Jam betul atau tidak betul? Tak boleh nak jawab tidak, memang betul. Bukan Great jam. Great jam daripada Sik Kedah, bau-bau terbaik. Yus Ismail, waalaikumsalam. Jual produk produk hamba pula dah. Produk muka. Nak bid over. Muti Rahman Okey abang Muti Rahman kita. Ada je Fi, hari-hari lan-lan lah ni jarang keluar rumah, busy sikit, work from home. Work from home Kelantan kita abang Kamaruddin. Saya nak pergi Sarawak juga ni. Sihat baba kita. Cintaku tekadku. Baba saya dalam ni saya jadi segan Sarawak. Yelah Baba Amir selalu masuk live saya, rasa berhenti juga lama-lama. Azmi Puan Seman, waalaikumsalam. Mahathir CB, waalaikumsalam. Ahmad Zaki, waalaikumsalam. Ayan Aduka daripada Taiping, waalaikumsalam. Teruskan perkongsian tuan-tuan semua. Assalamualaikum Fik dan sahabat semua daripada Kelantan. Set-set kita jangan pecah bawah. Set-set kita jangan pecah. Hak mana debe-debe tu luku pala sikit. Set-set kita jaga kita. Hak mana debe tu kita luku pala dia. Bang Ali bro, waalaikumsalam. Ismail Zakaria, waalaikumsalam. Mama Taru Jamri Zakaria, waalaikumsalam semua. Soalan. Assalamualaikum Cho, salam udang daripada Teluk Intan Perak. Salam udang Ya, Cho kita Azmi Zulkifli Mar Momataro. Kalau utara nak pergi Kelantan, Roblox memang banyak bosku. Tak ada di Greek depa lalu kok Greek. Nanti kita cerita ni sebab tu kita punya tajuk. Jadi kita mukadimah dulu. Mukadimah soalan apa tuan nak tanya? Azhar, waalaikumsalam Azhar. Fik, tindakan kalau ada yang Fik Fahal Azmi nak ambil tindakan kalau ada yang ini cerita bila ni. Itu cerita bila. Salam Bro Syafiq, waalaikumsalam. Ya, Pakcik Aziwan Dadaji. Bagi ceramah kau Fik, terbaik bagi ceramah insya-Allah. Baba Amir kena ajak saya lama-lama saya boleh bagi ceramah Salam Tuan Lokman, lama tak balas dia 1 bulan. Dia 1 bulan 1 bulan dia tengah duduk buat orang kata apa mahkamah rayuan apa semua balas sekarang. Fik, tempat saya dah ramai yang kena COVID-19, 21 orang. Allahu Akbar. Kening Fik. Abu Zar Al-Khifari. Lama tak nampak brother kita. Waalaikumsalam. Beres semua. Boleh berhenti rokok. Jangan rosak apa yang jangan rosak apa cerita tengkunan. Cerita tengkunan ni tuan-tuan, dia macam ni lah kan. Kita mengamalkan prinsip separation of power. Jadi mahkamah yang menentukan bahawa dia ni bersalah ataupun tidak bersalah. Dalam kes tengkunan tidak dapat dibuktikan bahawa tengkunan menerima jumlah duit tersebut untuk kegunaan peribadi dia. Jadi duit yang diterima daripada syarikat Tanaka apa benda syarikat tu, saya pun lupa dah nama syarikat tu. Jadi diterima untuk tujuan orang kata funding politik. Dan derma
politik ini memang dibenarkan dalam negara kita lah. Clubhouse tak boleh masuk untuk Android, boleh. Klik link tu boleh masuk. Jadi derma politik ni dia boleh untuk negara kita. Sebagai contoh tuan, derma politik ni dia macam mana kaedah dia yang dia tidak akan jadi rasuah. Sekiranya kita ambil contoh, sekiranya Abu Zar Al-Ghifari, abang Abu Zar kita, dia jadi wakil rakyat sebagai contoh, dan saya adalah owner satu syarikat. Kalau saya bagi kepada dia duit untuk dia punya perjalanan politik dengan ada term of contract, maknanya kalau dia menang, saya akan dapat projek-projek tertentu, itu dipanggil sebagai rasuah. Sebab dia memberi atas tujuan untuk mendapatkan habuan. Kalau kata sekiranya lah Tengku Nan ni banyak tolong dia, sebagai contoh lah, Abang Ghifari ni banyak tolong saya. Dia tolong saya daripada segi macam-macam lah kan. Dia tolong saya, lepas tu tiba-tiba dia nak bertanding, saya bagi kat dia duit. Saya kata dia, ambil lah 2 juta untuk hang gunakan untuk pilihan raya. Itu dia tak jadi rasuah. Itu dia jadi derma politik. Derma politik dia tidak ada masalah. Dalam kes Tengku Nan, pihak pendakwa gagal membuktikan bahawa wujudnya orang kata rasuah. Wujudnya rasuah dan juga wujudnya orang kata pengubahan wang haram di situ. Sebab itulah dia dibebaskan dan dilepaskan di peringkat Mahkamah Rayuan. Jadi apabila dia dilepaskan, makanya di sini dia adalah tidak bersalah. Sebab prinsip undang-undang cukup jelas, kita panggil sebagai innocent until proven guilty. Jadi dia tidak bersalah sehingga dia terbukti bersalah. Itu adalah prinsip undang-undang yang kita amalkan dalam negara kita. Dalam kes Tengku Nan, dia telah dibicarakan di hadapan 3 orang panel hakim. 3 orang ke 5 orang, saya tak pastilah, terlupa saya pun. Di peringkat Mahkamah Persekutuan ni berapa orang hakim. Dan hakim-hakim yang memutuskan kes beliau, yang mengatakan bahawa beliau tidak bersalah. Okey tuan, itu sebagai mukadimah kita. Ini membuktikan tuan, ini membuktikan bahawa tidak wujudnya pendakwaan politik ataupun pendakwaan terpilih sebagaimana yang diwar-warkan oleh pihak-pihak yang tertentu lah. Ada orang-orang yang mengatakan bahawa dilepaskan dan dibebaskan. Saya lupa dah ayat dia. Dia menang lah kes tu kan. Dia terbukti tidak bersalah. Silap lah dah, dilepaskan pula dah. Dia terbukti tidak bersalah. Minta maaf tuan. Ada lawyer dalam ni, tolong tegur. Saya bukan lawyer, dia tolong tegur. Tak apalah, kita terima, kita salah. Jadi ini membuktikan bahawa tidak wujud tuan-tuan, tidak wujud orang kata pendakwaan terpilih ataupun pendakwaan bermotifkan politik. Sebab ini dijamin di dalam struktur Kerajaan Perikatan Nasional, yang mengatakan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional ini mengekalkan doktrin separation of power. Jadi kalau tuan-tuan nak faham tentang doktrin ini, tuan-tuan kena baca daripada sudut sejarahnya adalah Montreal. Montreal, tak silap saya lah, Montreal, 15. Jadi dialah yang mewujudkan separation of power ni. Jadi tujuan orang kata doktrin ini adalah untuk memisahkan kuasa-kuasa tertentu dalam pentadbiran kerajaan supaya rakyat tidak ditindas dan tidak berlakunya amalan orang kata pemerintahan berkuku besi dan sebagainya. So itulah yang diamalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sekarang ini, di mana badan eksekutif, judiciary dan juga legislatif ini, badan eksekutif, judiciary dan juga legislatif terpisah. Jadi Perdana Menteri tidak boleh mencampuri urusan di mahkamah. Jadi ini adalah buktinya bahawa kerajaan hari ini telus. Okey tuan Okey, jadi kita pergi kepada tajuk tajuk kita hari ini tuan Mohon perkongsian kepada rakan-rakan semua. Jadi live kemarin dulu tuan-tuan live kemarin kemarin dulu kita cerita tentang pengorbanan, iaitu dalam orang kata
di dalam bulan kemerdekaan, dan juga orang kata pengorbanan di dalam hari raya Adil di dalam hari raya Adil Adha. Jadi tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, kita hari ini berperang dengan musuh yang kita tidak nampak. Apabila kita berperang dengan musuh yang kita tidak nampak, maka kita sebagai seorang rakyat Malaysia yang sayangkan negaranya, yang ada semangat patriotiknya, mestilah bersama-sama dengan pemerintahan kerajaan dan bersama-sama dengan rakyat untuk melawan musuh yang kita tidak nampak ini. Tapi malangnya hari ini tuan-tuan, malangnya hari ini ada di antara mereka yang kita boleh panggil mereka ini sebagai sikitul-sikitul ataupun pengkhianat yang merentas daerah dan merentas negeri untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tuan-tuan, perkara ini dapat dibuktikan apabila berlakunya rentas negeri dan rentas daerah. Maka dia akan menyebabkan peningkatan kes yang amat mendadak. Sebagaimana dahulu tuan-tuan, semasa kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, di mana apabila lebih kurang 250,000 orang, manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab ini, mereka pulang berhari raya di utara dan juga di timur. Maka inilah yang menyebabkan peningkatan kes yang mendadak di setiap negeri sehingga mencecah sehinggalah ke angka 13,000 pada hari ini. Jadi inilah yang kita amat risaukan. Dan kita juga tuan-tuan menerima makluman-makluman daripada rakan-rakan kita yang mengatakan bahawa adanya penjualan surat rentas negeri dan sebagainya yang melibatkan rasuah dan sebagainya. Jadi kita memohon kepada pihak kerajaan dalam keadaan kita di mana kes yang sangat tinggi dan juga dalam keadaan kita nak mempercepatkan program vaksinasi ini, kita mengharapkan supaya pihak-pihak yang meluluskan surat rentas negeri ini tidak dibenarkan untuk mengeluarkan apa-apa surat, supaya yang bergerak melintas daerah dan juga negeri ini hanyalah atas tujuan-tujuan pekerjaan sahaja sebagaimana yang diluluskan oleh MITI. Kita tidak mahu ada dua pihak yang boleh memberi kebenaran, maka kebenaran ini digunakan sewenang-wenangnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan pelbagai alasan-alasan yang direka ataupun menggunakan kroni-kroni dan juga kabel-kabel untuk membuatkan mereka boleh merentas negeri. Tuan-tuan, perkara ini tidak sewajarnya berlaku. Kalau kita tengok hari ini laporan di dalam surat khabar mengatakan bahawa peningkatan 5% kenderaan yang mana menuju ke arah pantai timur. Dan kita tahu bahawa hari ini kerajaan negeri Kelantan tuan-tuan telah pun berjaya mengurangkan kes mereka sehingga 1%. Di mana sebelum ini kes mereka meningkat mendadak kerana apa? Kerana ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang nak balik beraya ke pantai timur. Jadi kita memohon kepada pihak kerajaan untuk mendengar rintihan hati rakyat ini. Di mana tidak perlu ada surat rentas negeri yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu atas apa-apa sekalipun alasan. Kecuali alasan yang melibatkan kritikal. Di mana melibatkan mengandung, nak bersalin, melibatkan ahli keluarga yang ditempatkan di dalam ward ICU ataupun yang melibatkan kematian semata-mata. Jika kita tidak membuat perkara ini, saya yakin pada malam Hari Raya Adil Adha lebih ramai orang yang akan pulang ke kampung dan sebagainya. Dan ini amat merisaukan khususnya mereka-mereka yang duduk di luar bandar seperti saya. Sebab apa? Di kawasan luar bandar hari ini kesnya terkawal. Sebagaimana dulu tuan-tuan di Alok Stang dan juga Kubang Pasu kesnya terkawal. Tidak ada kes. Masyarakat setempat boleh berniaga, boleh pergi ke sana, boleh pergi ke sini, tanpa batas-batas dan pengawalan-pengawalan yang ketat. Namun apabila ramai orang yang pulang berhari raya Aidilfitri, akhirnya masyarakat di luar bandar ini amat terkesan sekali. Kalau kita cerita di bandar, mungkin mereka boleh membuat perniagaan online dan sebagainya. So bagi masyarakat di luar bandar ini ada perniagaan-perniagaan yang tidak boleh dibuat online. Sebagai contohnya keripik ubi,
And apa repek ubi pula dah. Sebagai contohnya goreng pisang panas. And sebagai contohnya kedai laksa. Sebagai contohnya rojak mi ataupun hasembok. And sebagai contohnya bihun sup. And benda-benda ini tidak boleh dibuat secara online. And di mana orang-orang kampung meniaga, makcik-makcik jual kuih. And di waktu pagi tuan-tuan jual kuih macam-macam kuih lah. Jual nasi lemak RM1 dan sebagainya. And so mereka ini tidak boleh membuat perniagaan secara online. Dan apabila kes-kes meningkat, maka mereka ini adalah golongan-golongan yang paling terkesan. Dan di mana mereka ini hanyalah bergantung pendapatan mereka terhadap perniagaan-perniagaan kecil-kecilan yang mereka buat sahaja. Jadi kita memohon, rakyat hari ini memohon kepada kerajaan. Dan rakyat memohon kepada kerajaan hari ini untuk apa? Dan untuk memastikan bahawa tidak ada seorang pun yang balik berhari raya. Dan untuk memastikan bahawa mereka ini tidak ada seorang pun yang dapat tembus waima di jalan tikus ataupun menggunakan borang rentas negeri. Kecuali atas sebab yang saya bagi tahu. Dan itu atas sebab kritikal dan sebagainya. Dan yang mana PJJ pun kita minta kepada mereka untuk bersabar terlebih dahulu. Dan semua orang kena melakukan pengorbanan untuk negara dia. Sebab kita sudah sampai nak menghadapi kepada kejayaan kita. Dan kita tidak mahu hanya kepada segelintir, mungkin ada 500-600 orang saja. Dan boleh menyebabkan penyebarannya kes-kes sporadik yang menyebabkan peningkatan kes hingga ke 30,000 dan 20,000 sebagaimana negara-negara jiran yang lain. Dan juga dia akan melibatkan kematian orang-orang, rakyat-rakyat yang tidak bersalah. Jadi kita merayu dan memohon kepada kerajaan. Tolonglah pantau. Tolonglah halau mereka ni keluar. Sekiranya mereka ni merentas negeri. Dan tolonglah hukum mereka. Sebab mereka ini boleh dilabel sebagai pengkhianat-pengkhianat yang mengkhianati perjuangan rata-rata rakyat Malaysia yang tengah berperang hari ini dengan COVID-19. Yang tengah berperang hari ini untuk membebaskan tanah air mereka daripada dijajah oleh virus COVID-19. Dan pengkhianat-pengkhianat ini memang wajib dihukum dan dikenakan denda yang berat ke atas pengkhianatan yang mereka buat ke atas bangsa dan juga tanah air mereka. Wallahu a'lam tuan-tuan. Tersembok lah tuan-tuan. Dan di akhirnya, sekiranya kita tidak, orang kata apa, kita tidak mengambil tindakan yang tegas, maka mereka ini juga akan menyalahkan kerajaan. Atas kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Mereka akan menyalahkan kerajaan dan menghasut rakyat-rakyat untuk menyalahkan kerajaan. Sebagaimana dahulu tuan-tuan kita tahu bahawa negara kita adalah negara yang pernah dianugerahkan sebagai sebuah negara yang berjaya di dalam pengurusan COVID-19. Dan kenapa kejayaan kita itu dinampak satu bentuk kegagalan oleh masyarakat-masyarakat di dalam negara kita? Kerana kejayaan kita itu telah pun dikhianati oleh pengkhianat-pengkhianat ini. Mereka ini telah balik berhari raya di kampung. Jumlah mereka ini adalah 250,000 orang. Sebagaimana yang dilaporkan di dalam surat khabar sebelum ini. Maka mereka inilah yang menyebabnya peningkatan kes yang hari ini kerajaan terpaksa menanggung emosi, rintihan dan kemarahan rakyat yang menunding jari ke arah kerajaan. Sedangkan punca segala-galanya adalah datangnya daripada pengkhianat-pengkhianat yang mana telah pun mengkhianati negara dia sendiri. Wallahu a'lam tuan-tuan. Yang balik raya ni adalah pembunuh. Ya betul, saya setuju. Mereka-mereka yang balik demi kepentingan diri mereka ini adalah boleh dikategorikan sebagai pembunuh. Mereka telah pun menyebabkan berapa ribu nyawa yang telah hilang hari ini dalam negara kita. Kita boleh isytihar mereka ini sebagai pembunuh, sikitul dan juga pengkhianat. Dan sekiranya kerajaan tidak mengambil langkah-langkah yang sewajarnya, saya yakin jangan sehingga rakyat bangkit dan mengambil tindakan sendiri untuk menunggu di pintu-pintu masuk di negeri-negeri yang terlibat dan menyekat daripada mereka-mereka ini ataupun mana-mana orang untuk masuk ke negeri mereka
demi untuk menjaga anak cucu cicit mereka. Saya yakin pasti akan ada gerakan yang mana mereka ini akan menunjukkan ketidakpuasan hati, yang mereka ini akan turun ke jalanan dan menyekat daripada mereka ini balik ke kampung halaman mereka. Saya yakin kerana hari ini masyarakat di luar bandar adalah golongan yang paling terkesan dan golongan yang paling tertekan dengan dengan orang kata peningkatan kes-kes di dalam negara kita sekarang ini. Sebelum rakyat mengambil tindakannya yang sendiri, dan saya minta dan saya seru kepada kerajaan supaya kerajaan buatlah tugas yang sebaik mungkin dan sebelum berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Mungkin hari ini ada 20 orang yang mana mereka ini sengaja turun ke jalanan untuk menggugat kerajaan. Tetapi mungkin akan ada beratus dan beribu orang yang mana mereka turun untuk berjuang bersama-sama dengan kerajaan supaya tidak ada orang kata manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab ini lolos ke dalam negeri mereka. And ini adalah hakikat yang sebenarnya. And rakyat yang gagal adalah rakyat yang ingkar SOP kerajaan. Saya setuju dengan perkara yang tuan-tuan sebut tersebut. Dia bukannya masyarakat Kelantan saja, di semua negeri tuan-tuan. Di semua negeri. Saya tadi ada buat rondaan sikit lah di tempat saya. Memang ada peningkatan trafik sedikit. Dan juga di supermarket pun agak orang kata agak crowd sedikit. Dan juga ibu bapa yang duduk di kampung ini mintalah menasihati anak mereka supaya tidak balik ke kampung. Sebab seorang anak, dia akan mendengar kepada luahan hati ibu bapanya. Dan orang yang lebih bertanggungjawab ke atas anaknya adalah ibu bapa. And so mana-mana ibu bapa yang anak dia duduk di perantauan, tolonglah nasihat. Macam saya sendirilah, mak saya kata. Walaupun saya dengan mak saya ni hanya terpisah berapa puluh kilometer saja tuan-tuan. Daripada Alor Setak ke Jitra cuma ada 45 minit sahaja. Tapi mak saya kata apa kat saya? Mak saya kata kalau hang balik rumah aku tak mengaku anak. Sebab apa? Sebab mak saya dia nak berjihad untuk mempertahankan negara kita daripada ramai lagi, ribuan lagi nyawa yang akan mati. Mungkin disebabkan dia orang kata hanya sekadar kerana kerinduan dia kepada anak dia saja. Mak saya bagi tahu kat saya. Saya kata ni saya nak balik boleh tak? Duduk dekat je ni. Nak balik pergi tengok. Mak saya kata tak payah balik lah. Tak payah balik. Hang balik aku tak mengaku anak. Nampak di situ orang tua saya. Jadi kita minta jugalah kepada ibu bapa yang lain. Jadi bila kita selesai masalah ini, tuan-tuan nak peluk, nak cium anak cucu pun tak ada masalah apa. Kalau kita berjaya untuk mencapai herd immunity dengan cepat, tuan-tuan nak cium anak cucu tak ada masalah apa lepas ni. Dan saya yakin kerajaan pun akan benarnya percutian sebagaimana dahulu tuan-tuan bila kita mencapai kejayaan. Bila kerajaan Perikatan Nasional pada waktu itu mencapai kejayaan hingga tinggal berapa kes saja, maka pada waktu itu diberinya orang kata cuti kepada penyewa awam, dan juga di orang kata pusat-pusat pelancongan pun penuh. Masa tu Langkawi pun penuh. Sebab apa? Kes menurun. So sekiranya kita nak bebas dan sebagainya, kita kena pastikan bahawa kes menurun. Dan ibu bapa ini pun kena pastikan bahawa mereka juga bertanggungjawab supaya anak mereka ini tidak menjadi salah seorang penyebab yang menyebarkan kes di dalam negara kita. Tuan-tuan, saya ada terbaca dalam surat khabar, saya lupa dah negara mana. Dan saya juga mencadangkan kepada kerajaan supaya membuat sesuatu undang-undang untuk menghukum mereka yang berpunca menyebarkan virus ini ke tempat-tempat tertentu ataupun mewujudkan kluster-kluster tertentu. Sebab saya ada baca kat dalam newspaper, saya lupa dah negara mana, seorang ini didakwa kerana apa? Kerana kecuaian dia yang menyebabkan penyebaran virus. Dan kita minta juga kerajaan hari ini untuk meminda sesuatu undang-undang supaya kita dapat dakwa mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Yang mana mereka inilah yang menyebabnya punca penyebaran virus ini ke dalam orang kata kluster-kluster yang tertentu. Wallahu a'lam tuan-tuan. Kalau lepas raya kes naik 30.
Jadi jangan minta tuan-tuan. Sabar Afiq, lain kali boleh balik. Jangan minta. Kita kena berusaha. Supaya kes ini menurun. Jangan minta. Kita kena berusaha. Tuan-tuan, kita kena berusaha supaya kes ini menurun. Rakyat kena bertanggungjawab. Sekiranya dia nampak jiran-jiran dia balik, buat laporan kepada pihak berkuasa. Pulau keluarga dia. Jangan tegur, jangan apa. Kalau dia tanya, kenapa tak tegur saya ni? Saya tak bercakap dengan pengkhianat negara. Bagi mereka sedar kedudukan mereka. Rakan-rakan yang mana ada, bila rakan-rakan mereka balik, jangan layan. Kalau dia datang, tuan-tuan dapat tahu, dia dapat rentas naik, orang kata negeri. Dia nak jumpa dengan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan angkat telefon. Kalau dia datang nak jumpa dengan tuan-tuan, kunci rumah. Jangan bercakap dengan dia. Sebab apa tuan-tuan? Kita tak patut nak layan pengkhianat. Kita tak perlu nak layan pengkhianat. Ini dah. Bila rakan dia balik daripada Kuala Lumpur, balik daripada Selangor, dia suka. Dia pergi berpeluk, dia pergi berlepak dengan member dia dan akhirnya dia menyebarkan virus ini kepada keluarga dia dan juga masyarakat setempat yang ada di situ. Sepatutnya dia pulaukan kita pulaukan manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab ini. Tuan-tuan kenal. Tuan-tuan dan puan-puan kenal masyarakat setempat. Tuan-tuan dan puan-puan kenal jiran-jiran. So anak-anak jiran dan sebagainya. Kalau mereka ni ada, kewujudan mereka ni ada, maka tuan-tuan jangan layan. Pulaukan mereka biar mereka sedar bahawa kita hari ini berjuang demi negara. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang pentingkan diri sendiri. Yang pentingkan diri dia sendiri. Maka dia layaklah untuk dipulau. Allah selamat. Waalaikumsalam Riswa Osman. Okey tuan-tuan. Terbaik Pak Long Okey. Habis dah pasal rentas ni saya nak cerita pasal jenis tak erti bahasa, jenis totok degil tak boleh diajar. Tolong bagi kerjasama sesama kita betul. Tolong bagi kerjasama sesama kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Terbaik PM8 Kita jaga kita tuan-tuan Ada soalan tak? Raya ni kalau ada yang lagi yang balik beraya di kampung, orang ni lah pengkhianat negara bangsa sendiri. Betul tuan-tuan Okey tuan-tuan kita pergi kepada topik yang kedua untuk malam ini. Berapa lama dah setengah jam. Okey. Teruskan perkongsian tuan-tuan Teruskan perkongsian yang lebih mantap. Okey, yang kedua tuan-tuan Yang kedua adalah berkenaan dengan parlimen. Berkenaan dengan parlimen tuan-tuan Terima kasih kepada sesiapa yang support. Teruskan perkongsian tuan-tuan semua Soalan yang kedua adalah berkaitan dengan parlimen. Okey tuan-tuan. Hari ini ada pihak-pihak yang tertentu tuan-tuan yang cuba memanipulasikan pemikiran rakyat, yang cuba bermain dengan emosi rakyat hanya kerana kepentingan diri mereka sendiri. Tuan-tuan, mereka bukan tak pernah melalui apa yang telah pun dilalui oleh negara kita sebelum ni. Ada di antara mereka yang pernah terlibat di dalam darurat 1969. Dan ada di antara mereka yang pernah melalui krisis perlembagaan di Perak pada tahun 2009. Tetapi mereka masih lagi ingin bermain dengan emosi rakyat. Mereka masih lagi ingin bermain dengan persepsi yang menghasut rakyat untuk rakyat membenci kepada kerajaan. Supaya berlakunya ketidaktenteraman awam yang menguntungkan diri mereka sendiri.
Tuan-tuan, hak rakyat adalah di dalam pilihan raya. Rakyat ingin menentukan kerajaan yang dia nak adalah dalam pilihan raya, bukan dalam tempoh sekarang. Jadi janganlah rakyat diperkudakan dan rakyat menjadi tunggangan-tunggangan ahli-ahli politik yang tidak bertanggungjawab ini, yang ingin mencetuskan perampasan kuasa dan juga mencetuskan ketenteraman awam dalam negara kita hari ini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, berkenaan dengan parlimen, proses pembukaan parlimen ini, kalau tuan-tuan nak faham, tuan-tuan boleh baca di dalam handset parlimen bertarikh 20 hari bulan Februari tahun 1971. Itu adalah sidang pertama selepas daripada darurat 1969. Tuan-tuan boleh lihat sendiri proses dia sama ataupun tak. Sama juga. Dan Tunku dan Tun Razak pada waktu itu pun membuka parlimen hasil desakan daripada Sultan Kedah pada waktu itu, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdul Halim ibni almarhum Sultan Badli Shah. Jadi kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan akan nampak apa yang saya cakap ni. Tuan-tuan, apabila sidang parlimen bermula selepas daripada tempoh darurat, maka menjadi kewajipan kepada kerajaan untuk membentangkan berkenaan dengan ordinan-ordinan ataupun warta-warta yang telah dibuat semasa dalam tempoh darurat. Selepas perbentangan tersebut, barulah pihak-pihak pembangkang ini mereka dapat membuat usul ataupun mereka dapat membuat persoalan. Hari ni tuan-tuan, Anwar Ibrahim ni, tuan-tuan nak tahu dia ni penipu besar ataupun dia bukan penipu besar? Dia tanya, kenapa sidang parlimen tidak boleh diperbahaskan? Saya nak tanya tuan-tuan, dia nak bahas menatang apa? Dia nak bahas menatang apa? Sebab ada perjalanan darurat yang mana perkara itu dibuat yang tidak didedahkan kepada umum, yang menjadi rahsia kerajaan. Ada perkara yang didedahkan kepada umum, sebagai contohnya vaksin yang kita beli. Orang kata apa, jenis-jenisnya, AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson, semua itu didedahkan. Tetapi ada perkara yang rahsia, itu berkenaan dengan harga vaksin tersebut. Maka perkara inilah yang akan dibentangkan di parlimen. Maka apabila perkara ini dibentangkan di parlimen, barulah boleh diperbahaskan. Hari ini nak bahas apa? Hari ini nak bahas apa, saya nak tanya tuan-tuan. Sebab tu saya kata, Anwar Ibrahim ni adalah manusia yang paling penipu besar dalam Malaysia ni. Dia paling penipu besar dan dia seorang manusia yang akan menggadaikan apa saja demi diri dia sendiri. Dia sanggup meletakkan perlembagaan di sebelah. Semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk dia bermimpi untuk menjadi PM. Itu sahaja. Sepatutnya kita kena mengikut kepada perlembagaan dan mengikut kepada aturan Majlis Mesyuarat. Jadi yang di Pertuan Agong menyatakan bahawa parlimen harus dibuka sebelum 1 hari bulan Ogos. So parlimen telah pun dibuka pada 26 hari bulan Julai ini. Maka pada tempoh yang pertama parlimen dibuka. Jadi perkara yang pertama, tuan-tuan boleh baca dalam perkara 150 di bawah hasal yang ketiga. Yang menyebut bahawa apabila parlimen dibuka, maka warta dan juga ordinan yang telah dibuat dalam tempoh darurat haruslah dirungkaikan dan orang kata apa, haruslah dirungkaikan dan juga dipersembahkan ke dalam dua-dua majlis parlimen, iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Di dalam kedua-dua majlis majlis mesyuarat, iaitu Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Inilah yang kerajaan tengah buat sekarang ni. So dalam tempoh 5 hari itu, kerajaan akan membentang terlebih dahulu. Bila kita nak tanya soalan, mestilah orang bentang dulu baru kita tanya soalan. Mana ada kita bahas dulu sebelum perbentangan. Macam saya buat live setiap malam lah. Mana akan orang yang akan tahu bahawa apa benda yang saya nak bercakap hari ini. Sebelum saya cakap dulu, barulah dia akan agree ataupun disagree dengan apa yang saya cakap. So itulah proses dia. You nak bahas apa? Si Abang Non penipu besar dalam dunia ni, yang peliwat negara ni ataupun kita kenali sebagai Anwar Al-Juburi ini, Anwar Al-Juburi ini dia nak bahas apa? Apa yang Anwar Al-Juburi ini nak bahaskan? Jadi benda inilah yang perlu rakyat lihat. Jadi sebelum berlakunya perbahasan itu, dia perlu ada persembahan.
ataupun kita panggil sebagai presentation, kita buat present dulu, kita mempersembahkan, kita present dulu, bila kita present barulah boleh ada sesi question and answer. Jadi dia kena orang kata kena present dulu, kerajaan kena brief dulu, baru selepas itu boleh ada question and answer. So benda inilah yang kerajaan tengah buat, dan proses ini ada disebut di dalam perlembagaan. Dan saya tak tahulah Anwar Al-Juburi ini yang kata nak jadi Perdana Menteri ini, dia tahu perlembagaan ataupun dia tidak tahu perlembagaan. So dalam tempoh 5 hari itu, laporan kertas putih, saya rasa tuan-tuan pernah dengar ayat ni kan. Laporan kertas putih ini haruslah dibentangkan ke dalam dua-dua majlis parlimen. Selepas itu, barulah boleh dibahaskan berkenaan dengan perbentangan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan. Munir El-Hadi, penipulah kau ni. Saya nak tahu juga penipu dekat mana. Penipu dekat mana? Saya nak tanya you, fakta dia dekat mana? Kalau you cakap saya penipu, you ambil satu di dalam perlembagaan yang mengatakan apa yang saya kata ni tipu? Tipu dekat mana? Cuba bagi tahu saya. When you said someone lying about something, then where is the fact? Dekat mana fakta dia? Bila kata saya penipu, maka saya tidak ada fakta. So you mesti ada fakta dia. Saya pin nama dia. Nama dia mana? Kita nak tengok juga orang-orang Al-Juburi ni, mereka ni pandai ke tak? Saya dah pin dah dia hantar. Saya dah pin dah nama dia. Saya dah pin dah nama dia. Saya bagi masa kat dia 2 minit. Saya bagi masa kat dia 2 minit lah untuk dia bagi tahu dekat mana yang kita tipu ni. Ni adalah perlembagaan persekutuan, nampak? Sampai dah lusuh dah. Dekat mana tipu dia tu? Dekat mana? Saya bacalah, takut perlembagaan tipu lah. Perkara 150 Fasal 3, Proklamasi Darurat dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan di bawah Fasal 2B hendaklah dibentangkan di hadapan kedua-dua majlis parlimen. Dan jika tidak terlebih dahulu dibatalkan, hendaklah terhenti berkuat kuasa jika ketetapan diluluskan oleh kedua-dua majlis yang mengungkai proklamasi dan ordinan itu. Tetapi tanpa menjejaskan apa-apa jua yang dilakukan sebelumnya menurut kuasa proklamasi atau ordinan itu, atau tanpa menjejaskan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk mengeluarkan sesuatu proklamasi baru di bawah Fasal 1 atau memasyhurkan apa-apa ordinan di bawah Fasal 2B. Jadi dalam perlembagaan sebut bahawa ordinan yang telah pun dibuat dan juga warta yang telah dibuat dalam tempoh darurat haruslah dibentangkan. Dan dekat mana you punya fakta yang kata saya tipu ni? Dekat mana yang kata saya tipu? Kalau kita tidak tahu tentang sesuatu perkara, janganlah buat kepala. Duduk diam sudahlah. Jangan menegakkan benang yang basah. Kalau tak tahu, jangan tegakkan benang yang basah. Jangan duduk mengelirukan pemikiran rakyat Malaysia dengan persepsi konon-kononnya hanya semata-mata nak backup Anwar Al-Juburi. Anwar Al-Juburi tidak penting bagi rakyat di Malaysia. Anwar Al-Juburi tidak penting. Dan Anwar Al-Juburi bukan first time dia kata dia nak jadi Perdana Menteri. Anwar Al-Juburi sebelum dilucutkan jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri, dia cuba untuk menjatuhkan Dr. Mahathir Mohamad untuk membuatkan dia jadi Perdana Menteri. Tetapi dia tidak berjaya jadi Perdana Menteri pun. Dan Anwar Al-Juburi juga pada tahun 2009, dia mengatakan bahawa apabila Abdullah Ahmad Badawi meletak jawatan, maka dia ada cukup numbers untuk menjadi Perdana Menteri. Dan dia tidak menjadi Perdana Menteri pun. Dan pada waktu itu, orang-orang Anwar Al-Juburi membeli baju Melayu dan juga kod tunggu kat depan Istana Negara. Dan semata-mata untuk, mendengar, Anwar nak angkat sumpah. Anwar bagi tahu kepada pengikut-pengikut Al-Juburi bahawa dia telah pun berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong pada waktu itu.
Dan yang di-Pertuan Agong bersetuju untuk angkat dia jadi Perdana Menteri. Dan pengikut-pengikut Riful Juburi pun mendengar apa yang Anwar cakap. Macam tu juga sekarang ni, pada tahun 2020, 23 hari bulan September 2020, Anwar Al-Juburi mengatakan bahawa dia ada I have convincing and formidable numbers. And dia ada numbers jubur. Dan dia tidak ada numbers. Selepas daripada tu bulan 10, dia kata apa? Dia kata dia ada educate numbers. Pun dia tak ada numbers, dia masih ada jubur saja. Sehingga ke kini hari, so rakyat tak hirau tentang Anwar Al-Juburi ni. Lantak kepada dia lah. Sebab kita tahu bahawa dia hanyalah angan-angan dia sahaja. Tetapi pengikut-pengikut Al-Juburi ni, janganlah nak ikut sangat kepada pemimpin yang memang tidak ada moral. Tidak ada moral, yang tertera bersalah dalam kes liwat. Walaupun yang baru ni belum lagi terbukti dalam kes Yusof Rota ni. Takkanlah nak ikut pemimpin yang tidak ada moral, yang menipu. Yang menipu. Seorang pemimpin yang penipu, yang tidak ada moral dan sebagainya, nak dijadikan sebagai satu example untuk masyarakat. Agak-agak lah. Kita dah bagi tahu bahawa ini ada dalam perlembagaan. Masa parlimen dibuka, ordinan dan warta ini haruslah dibentangkan. Dia duk dengar juga cakap Anwar Al-Juburi tu. Sedangkan benda ni logik akal kita boleh fikir. Nak bahas apa kalau tidak dibentangkan? Mesti bentang dulu baru bahas. Ini bahas dulu baru bentang. Macam mana pula tu? Nampak tak? Jadi bila dah terikut dengan Anwar Al-Juburi, ini jadi masalah lah. Baca kes Yusof Rota. Kita malah nak sebut dalam ni, tuan-tuan. Tapi boleh baca lah kes Yusof Rota. Adakah seorang pemimpin yang kita nak, yang boleh mengunggut? I nak jadi PM. You kena bagi you punya belakang dekat I. Kalau you tak bagi, lepas ni you siap. Bayangkan kalau dia jadi Perdana Menteri, berapa ramai akan kena ugut dengan dia. Sila air bulan Sir Azri pun kena dengan dia nanti. Sebab Sir Azri yang paling banyak sekali duk hentam dia. Dia akan gunakan penguatkuasaan ni untuk merogol Sir Azri. Kita tidak tahu benda ni. Bila kita lihat kepada kes Yusof Rota, kita tengok. Cubaan untuk memperkosa. Meletakkan kemaluan kepada seorang lelaki. Orang kata apa? Mengilak-ilak. Apa benda orang panggil apa? Menggesel-gesel kemaluan pada seorang lelaki. Na'udzubillah, tuan-tuan. Kita pun, kita nak kencing dalam toilet lelaki pun kita sembunyi. Kita malu nak tunjuk sama lelaki dengan lelaki ni. Sebab apa? Dia pun ada benda yang sama, kita pun ada benda yang sama. So, kita nak kencing pun kita tak tunjuk, tuan-tuan. Kita tutup, pekup, tak mau bagi nampak. Tapi ni lelaki dia pergi ambil, dia kibas-kibas dekat seorang lelaki lagi. So, inikah yang dinamakan sebagai seorang pemimpin yang ada akhlak? Lepas tu boleh pula keluar ayat kan? I am the future PM, I want to fuck you. Tuan-tuan, kalau benda ni berlaku kepada perempuan, tuan-tuan, kita boleh katalah ada logik di akal jugalah. Dan walaupun benda ni salah, dia adalah salah daripada sisi undang-undang lah, pencabulan. Tapi benda ni dia sebut kepada seorang lelaki yang sama jantina dengan dia. I am the future PM. I want to fuck you. Dia kata apa? Di dalam bahasa Inggeris dia cakap apa? Ini mungkin satu permulaan. Selepas ini anda pasti akan menyukainya. Islah. Saya baca lah, tuan-tuan. Walaupun ayat-ayat dia itu agak dramatik dan agak orang kata apa? Agak romantik. Ada poin-poin ayat tersebut yang agak romantis. Tetapi kegunaan tempat untuk menunjukkan romantis itu adalah tidak bertepatan dengan tempatnya. Mana mungkin seorang lelaki nak mengatakan kepada seorang lelaki yang lain, ini adalah satu permulaan, anda pasti menyukainya.
Saya tak boleh imagine. Dan menjilat tengkuk, benda ni memang adalah satu benda bentuk yang orang kata apa, romantik lah kan. Tapi as husband and wife dan sebagainya, dia mula dengan foreplay, dengan jilat tengkuk dan sebagainya. Tapi belum kita dengar lagi lah yang menjilat tengkuk lelaki ni. Jadi daripada sudut moral pun tidak ada. Bagaimana mereka boleh follow pun saya tak tahu. Saya baca pun saya kata, ish lah, geli. Aku tak biasa tengok orang macam ni. Ada juga tuan-tuan, kita berkawan juga. Ada juga antara member-member kita yang jenis lembut apa semua macam tu. Tapi tak ada perangai macam Bana ni. Duk libas-libas dia punya peliak dari dekat orang ni. Tak ada. Tapi inilah manusia yang mereka anggap sebagai pemimpin mereka. Amat memalukan. Saya pun tak tahulah mereka nak letak muka mereka di mana. Dan sekiranya mereka ini bertanding di dalam parti mereka, mereka duduk dalam keadaan yang tidak tenteram. Mereka risau suatu hari nanti mungkin mereka akan dicerobohi. Kenapa mereka nak duduk dalam satu parti yang mereka seorang lelaki yang rasa dia tidak tenteram? Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, masyarakat lelaki akan rasa gelisah keluar pada waktu malam. Kerana lelaki rasa dia akan dicerobohi. Tuan-tuan boleh baca sendirilah apa yang Yusof Raute bagi tahu dekat situ. Bagaimana satu bentuk pemaksaan itu dibuat. Dia tidak mahu memberi belakangnya. Yusof Raute tidak mahu membenarkan belakangnya dicerobohi. Maka Anwar menghantar pegawai khasnya untuk memukul Yusof Raute, supaya Yusof Raute membenarkan laluan itu dicerobohi. Sehingga Yusof Raute merasakan tertekan untuk melindungi laluan di belakangnya agar tidak dicerobohi. Itu tuan-tuan, kena buat cawak besi ya. Gitu yang romantik. Best dengar cerita Abu Jubah. Geli tu ya. Nak bagi mana jadi PM kalau dia orang pertama, Gomo orang kedua orang kena ambil. Kalau Sir Azri kena, saya akan lari pergi keluar Malaysia. Sebab apa? Saya tahu. Kalau Sir Azri buat lipat bawa Anwar rogol dia, saya akan lari keluar. Sebab apa? Saya tahu saya akan jadi mangsa yang kedua. Hang baca terus percaya. Tuan-tuan, jangan dinafikanlah tuan-tuan. Ini bukan kenyataan yang pertama. Kalau tuan-tuan baca kenyataan daripada Manja apa nama dia yang dulu yang lama tu, adik angkat Anwar. Sama juga jadi dalam bilik bacaan juga. Kalau tuan-tuan baca tentang ni siapa lagi bukan seorang lah, banyak orang. Dan kita boleh nilai sendirilah dia punya plot dia semuanya hampir sama. Tragedi yang dilalui oleh mereka ini hampir sama. Pujuk rayu dan paksaan yang sama. Panggilan-panggilan romantis yang sama. Dan untuk cubaan-cubaan untuk menerobos ke dalam seorang lelaki. Teknik-teknik yang sama. Jadi walaupun kita baca tu, kita dah boleh tengok dah. Sebab ini bukan kali pertama berlaku. Tapi masalahnya di antara mereka ini, masih lagi menganggap bahawa ini adalah tidak benar. Nak tahu, tidak tahu, cuba anda try pergi mengorak dia. Saya nak tengok. Balik mengangkang ke ataupun balik jalan straight. Orang macam ni, dia hantang orang kejip mata pada dia. Nak test senang je. Pipi duduk semeja dengan dia, kejip mata. Dia pantang kalau tengok lelaki kejip mata. Tak pun. Buat macam tu sikit Buat. Macam tu sikit Kan kita tengok, adakah anda berjaya keluar daripada hotel tersebut dengan selamat? Ataupun akan dicerobohi oleh sesuatu objek yang tumpul. Wallahualam. Okey tuan, saya buka untuk berwisi tuan. Saya buka siapa-siapa yang nak berwisi boleh berwisi dengan saya tuan.
Siapa-siapa yang nak berbisi boleh berbisi tuan-tuan. Tulis buku berjubah ni. Topik ni kena malam Jumaat baru sesuai. Geli nak cerita. Jangan cerita Fik, geli aku dengar. Kan? Fik kena pakai pampers besi ya. Okey tuan, siapa yang nak berbisi boleh berbisi dengan saya. I okey tak? I Aku rasa Najib dah kena jalan kepit. Okey tuan-tuan. Siapa yang nak berbisi dengan saya boleh berbisi. Tidak ada masalah. Abang Noy sangat suka lubang kunyit Fik Malam ni tak boleh ramai tuan. 1-2 orang je. Siapa nak bisi boleh. Silakan. Tidak ada masalah. Abah kau lagi kuat menipu Fik Kita ada soal tuan Sila accept tuan sila accept dia tak accept lambat sangat. Okay, siapa nak berbisi boleh berbisi. Kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, Haji. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum, Syafiq. Waalaikumsalam, Haji. Ya, ada apa tu? Sonok lah hang duk cerita. Sonok hang duk cerita. Tengok hang cerita rabung Al-Juburi. Sonok hang duk cerita Al-Juburi tau. Ya. Kasih hentam lagi. Bagi selamanya PM tepi. Okay. Suka tengok hentam dia. Aduh. Mampus lah. Lepas satu kes timbul. Aduh. Orang nak fikir masalah negara pun dah datang kes dia lagi. Aduh. Dia minat kau tu nak buat macam mana? Orang kalau minat kau tu, dia akan jadi ketagih. Tagih amat Abang baca surat Yusof Router? Tak baca hari. Tapi berita tu ada lah kan. Dia nak saman sivil kan. Try baca tengok. Try baca. Saya nak cerita tak boleh, cuba baca. Ya. Nanti kita baca nanti. Okey lah Fik. Saja try tekan tengok. Okey bang. Yalah, nanti baca dulu lah nanti ni lah. Okey bang. Okey, Assalamualaikum bang. Okey lah. Kasih hentam kokor lagi. Okey dah, siapa nak ni Saya tak kisah mana-mana orang yang nak mempertahankan Anwar tu, itu adalah masalah dia. Tapi bagi kami tahu Anwar pernah pergi ke luar negeri yang mengatakan bahawa sodomi ini tidak bersalah. Ini adalah video yang dikeluarkan oleh Anwar sendiri masa berada di England pada tahun 2018. Apabila wartawan luar negara bertanya kepada dia, apakah pandangan Anwar tentang sodomi? Dia kata sodomi ini adalah satu benda yang mana dia adalah satu kebebasan perilaku, atau dia dalam bahasa Inggerisnya adalah dia panggil sebagai sexual behavior. Seseorang itu berhak untuk menentukan pasangannya. Jadi adakah seorang yang tidak menyokong liwat ini menegakkan liwat?
Ini menjadi persoalan rata-rata rakyat di Malaysia. Dia mempertahankan liwat itu. Jadi adakah orang yang mempertahankan liwat itu adalah seorang yang bukan peliwat? Kalau dia adalah seorang Al-Juburi, maka kita kena kata dia Al-Juburi. Kita tak boleh kata dia bukan Al-Juburi sedangkan dia memang Al-Juburi. Kan? BC dengan aku kalau betul-betul anak jantan, saya duk buka BC tak nak masuk pun. Kan? Saya duk buka BC tak masuk pun. Boh dalam Telegram. Kena tegakkan liwat. Kalau tak tegakkan tak boleh tinggal belakang. Pak Mulia, bagaimana? Sisi BC dah mula ni. Bahaya duk fitnah Tan Sri Mulia Yassin kita. Tak apa, mereka nak fitnah Tan Sri pun, Tan Sri tak ada lah jadi peliwat. Belum ada cerita lagi Tan Sri Mulia Yassin Al-Juburi. Tak ada lagi. Tapi kalau Anwar kita tahu. Yang bagi nama Al-Juburi ni adalah Mak Sabu. Mak Sabu yang bagi nama kepada Anwar Al-Juburi. Bukan kita. Kita siapa lagi nak berbisi dengan saya, entah boleh berbisi entah. Kalau tidak ada yang nak berbisi, saya nak tutup live terus untuk malam ni entah sebab malam ni saya nak tidur awal sikit. Liwat meliwat. Okey tuan-tuan, kalau tidak ada yang nak berbisi, saya rasa hang nampakkah dia liwat, orang fake. Tak boleh kata lagu tu kalau hang tak nampak. Oh, nak kira nampak dulu. Nak kira nampak dulu tuan-tuan. Ada kandungan buku yang dibuat di luar negara daripada PKR yang bertajuk The Freedom of Religious in Malaysia yang menyebut tentang no discrimination against gender and race. Tetapi mereka tetap mengatakan bahawa parti PKR tidak memperjuangkan LGBT. Ada video Anwar pergi ke luar negara yang mengatakan bahawa liwat ataupun sodomi ini tidak salah. Tapi mereka masih lagi menegakkan bahawa Anwar adalah bukan seorang yang menyokong liwat. Jadi apa bukti lagi kita nak bagi kepada mereka? Sedangkan dalam kandungan buku itu sendiri menyebut bahawa Parti Keadilan Rakyat menentang diskriminasi terhadap gender, jantina dan juga bangsa. Dan apakah makna diskriminasi terhadap jantina ini? Makna diskriminasi terhadap jantina ini adalah sexual behavior adalah pilihan masing-masing. Adakah orang yang menyokong PKR ini, mereka bersetuju dengan perilaku lesbian? Adakah mereka bersetuju dengan perilaku gay? Kalau mereka tidak bersetuju sebagaimana yang mereka cakap dalam live kita pada malam ini, dan kenapa mereka menyokong PKR? Kita tak tahu langsung dekat mana stand mereka malam ni. Begitu juga dengan mereka kita kata tentang adakah mereka mengiktiraf negara kita. Saya semalam bahas di dalam Clubhouse. Saya tanya, bagaimana orang Melayu hari ini boleh lupa apa yang DAP dengan PKR buat? Hari ini mereka suruh Tan Sri turun nak ganti dengan DAP. Sedangkan DAP itu adalah parti yang membawa kepada hasutan kebencian kaum dalam negara kita. Ini bukan perkara yang main-main. Ini bukan perkara yang kita cakap tidak ada alasan dan fakta. Kita boleh rujuk kepada perlembagaan DAP sendiri. DAP tidak bersetuju dengan konsep demokrasi parlimen deraja berperlembagaan yang diamalkan oleh negara kita. Dalam perlembagaan DAP, mereka mengatakan bahawa mereka mendukung kepada prinsip demokrasi sosial. Demokrasi sosial ini adalah prinsip yang mana pemilikan hak sama rata. Tidak ada raja pemerintah. Yang ada hanyalah rakyat kepada rakyat. Rakyat yang melantik rakyat menjadi wakil kepada mereka dan wakil rakyat berkhidmat untuk rakyat. Begitu juga dengan sekular. Sekular bukan menyokong sesuatu agama untuk diiktiraf sebagai sesuatu agama yang agung. Sebagaimana negara kita adalah negara Islam. Adakah mereka sanggup menggadai kedudukan negara Islam ini?
Usah disembang tentang ekonomi dan sebagainya. Semua orang boleh sembang. Semua orang boleh sembang. Anwar boleh cakap nak bagi RM1,500, rakyat suka. Sedangkan Anwar sebelum ini pernah cakap nak menurunkan harga minyak RM50 apabila menjadi kerajaan, dia cakap tidak mampu untuk berbuat sedemikian. Tapi di belakang, di kalangan ahli-ahli PKR, dia mengatakan bahawa dia tidak berjaya untuk menurunkan harga minyak RM50 kerana dia bukan Perdana Menteri. Hari ini dia kata, kalau dia jadi Perdana Menteri, dia nak bagi RM1,300 setiap sebulan kepada golongan B40. Golongan B40 jumlahnya hari ini ada 5 juta orang. Kalau Anwar bagi 1.6, kalau Anwar bagi RM1,300 kepada 5 juta B40 setiap bulan. Jadi sebulan negara kita kena menanggung hutang berapa? Jadi inilah yang perlu kita lihat, sama ada ini adalah gula-gula ataupun satu benda yang asas. Allahu'alam, tuan. Cerita lagi Fi apa yang ada dalam Clubhouse lah. Hampa kena download Clubhouse lah, main masuk. Okey tuan-tuan, saya rasa setakat itu saja untuk malam ni sebab saya akan masuk dalam sesi Clubhouse lagi. Siapa yang nak bersembang lebih lanjut, kita boleh sembang dalam Clubhouse. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.